Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan-perkembangan politik. Selamat tengah hari tuan-tuan dan puan-puan semua, salam sejahtera. Satu lagi keputusan yang kita nantikan di dalam politik di Malaysia pada hari ini. Tapi sebelum saya teruskan perkembangan terkini politik di Malaysia, saya ingin meminta jasa baik kamu, kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu juga dapat membantu mengembangkan channel ini. Tuan-tuan dan puan, kita menantikan senarai nama timbalan menteri, dan seperti pengumuman yang sebelum ini, di mana Rafizi Ramli telah membuat satu kenyataan sebelum ini bahwa pengumuman timbalan menteri akan diumumkan mungkin kurang dari 2 minggu lagi, sebab sekarang prosesnya sudah dimulai. Dan akhirnya satu berita ataupun satu artikel daripada biharian.com, 35 nama dikemuka bagi jawatan timbalan menteri. Yang lawaknya tuan-tuan dan puan, tadi saya cerita dengan kawan saya, dia cakap Najib pun tersenarai kah? Saya berhabis ketawa tuan-tuan dan puan. Rupanya beliau ini tidak tahu. Jadi saya terangkan kepada dia, Najib sekarang sudah di penjara. Tapi bukan itu yang kita mau cerita. 35 nama akhirnya dikemukakan bagi jawatan timbalan menteri. Sekurang-kurangnya 35 nama ini termasuklah ahli parlimen PH, itu sudah pasti, ahli parlimen Barisan Nasional, gabungan Parti Sarawak GPS, Gabungan Rakyat Sabah JRS, Parti Warisan, serta parti lain yang sedang dipertimbangkan untuk mengisi portfolio timbalan menteri. Inilah senarai yang dikabarkan yang sudah dikemukakan. Sumber yang rapat juga dengan perbincangan bagi jawatan itu memaklumkan jumlah timbalan menteri mungkin akan dihadkan kepada satu bagi setiap kementerian, kecuali membabitkan beberapa kementerian yang disatukan. Beliau juga berkata, ianya mengambil kira hasrat kerajaan Persekutuan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahukan saiz kabinet yang lebih kecil berbanding pentadbiran-pentadbiran sebelum ini. Berita harian juga dimaklumkan kementerian seperti Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar, dan juga Perubahan Iklim, misalnya yang sebelum ini adalah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli ataupun KETSA, serta Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun KASA, dijangka mempunyai 2 timbalan menteri. Terdapat kemungkinan Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah akan mempunyai 2 timbalan menteri. Berikutan, sudah tidak ada lagi Kementerian Wilayah Persekutuan di dalam kabinet pada ketika ini. Kementerian Keuangan juga dijangka mempunyai 2 timbalan menteri. Berikutan kedudukan Anwar sebagai Perdana Menteri. Selain kementerian yang diterajui timbalan Perdana Menteri, termasuklah Kementerian Perdagangan dan Komoditi, dan kemungkinan juga akan mempunyai 2 timbalan menteri. Sumber itu juga berkata, antara nama yang tersenarai untuk dipertimbang bagi jawatan timbalan menteri daripada Pakatan Harapan adalah ahli parlimen Kulai Teo Ni Ching, Liu Chintong, Iskandar Putri, Steven Sim daripada Bukit Mertajam, Sim Zin Bayan Baru, dan ahli parlimen Balik Pulau Muhammad Bakhtiar Wancik yang mewakili Pakatan Harapan. Selain daripada itu, ahli parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Maslan Barisan Nasional, Datuk Muhammad Alamin Kimanis, Datuk Muhammad Syahar Abdullah Paya Besar, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad daripada Lipis, Datuk Seri Jalaluddin alias Jelebu, serta ahli parlimen Tanjung Piai Datuk Seri Wijek Seng juga tersenarai bagi mewakili timbalan menteri yang sudah dikemukakan menjadi timbalan menteri bagi mewakili kuota daripada Barisan Nasional. Semua mereka ini sebelum ini pernah dilantik sebagai timbalan menteri di bawah pentadbiran bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi memang sudah pasti mereka mempunyai pengalaman.
Jadi bagi pertanyaan kamu siapa yang akan menjadi timbalan menteri, ini adalah bayangan terkini, keputusan terkini di mana 35 nama dikemukakan bagi jawatan timbalan menteri. Tuan-tuan dan puan semua, salam sejahtera. Satu lagi berita hangat hari ini yang diterima oleh channel ini, dan saya tergerak hati saya untuk mengulas perkara ini, untuk menyampaikan hujah hari ini kepada Anda semua. Tapi sebelum saya meneruskan info hangat, berita hangat hari ini, politik di Malaysia, saya meminta jasa baik kamu semua untuk tekan butang subscribe, supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Hari ini tuan-tuan dan puan, satu berita daripada Malaysia kini, yang saya lihat sangat mempunyai banyak connection, mempunyai banyak kesinambungan yang bakal berlaku kepada Perikatan Nasional. Satu sumber mengatakan Taqiyuddin ataupun Hamzah, calon ketua pembangkang. Taqiyuddin Hasan dan juga Hamzah Zainuddin, ada satu sumber mengatakan mereka adalah calon ketua pembangkang. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin dan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan disebut-sebut menjadi calon ketua pembangkang yang akan dikemukakan Perikatan Nasional. Sebelum saya meneruskan hujah ini, saya berpikir, tuan-tuan dan puan-puan semua, dan saya juga berharap kamu mempunyai respon untuk ini. Kenapa bukan Muhyiddin yang menjadi ketua pembangkang, sedangkan beliau adalah pengurusi Perikatan Nasional? Salah seorang pemimpin tertinggi Perikatan Nasional yang enggan dinamakan berkata Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin, dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang enggan memegang jawatan itu. Sedangkan mereka berdua adalah pemimpin tertinggi di dalam Perikatan Nasional. Muhyiddin sebagai pengurus CPN, manakala Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai timbalan pengurusi Perikatan Nasional selaku Presiden PAS. Muhyiddin, menurut satu sumber ini, Muhyiddin tidak mahu memegang jawatan itu. Begitu juga Abdul Hadi tidak berhasrat untuk menduduki kursi berkenaan. Berdepan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, PN perlu menampilkan pemimpin yang bertenaga. Oke, tuan-tuan dan puan, setelah saya membaca sehingga rangkap ini, berdepan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, Perikatan Nasional perlu menampilkan pemimpin yang bertenaga. Oke, tuan-tuan dan puan, berapakah beza umur dari Anwar Ibrahim dan juga Muhyiddin Yassin? Tuan-tuan dan puan, umur Muhyiddin Yassin, Anwar Ibrahim, dan Abdul Hadi Awang, mereka sama. Umur mereka sama, tuan-tuan dan puan. Untuk pengetahuan kamu, umur mereka 75 tahun. Datuk Seri Anwar Ibrahim 75 tahun, Hadi Awang pun 75 tahun, dan begitu juga Muhyiddin Yassin. Namun, kenyataan daripada Perikatan Nasional, saya bacakan kepada Anda sekali lagi, berdepan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, Perikatan Nasional perlu menampilkan pemimpin yang bertenaga. Adakah ini menunjukkan mereka ini memang lemah, mereka ini memang mengaku kalah dengan Perdana Menteri pada hari ini, sedangkan mereka adalah parti pembangkang, dan mereka ingin mencari calon ketua pembangkang yang lain selain daripada mereka untuk menentang Perdana Menteri, melawan kerajaan perpaduan, membangkang kerajaan perpaduan. Dua nama yang sedang dipertimbangkan PN pada hari ini ialah Hamzah Zainuddin dan Taqiyuddin Hasan, yaitu Taqiyuddin Hasan Setiausaha Agung PAS, dan Hamzah Zainuddin adalah pemimpin tinggi Bersatu. Jadi tuan-tuan dan puan semua, saya ingin bertanya dengan kamu, tuan-tuan dan puan, adakah ini menunjukkan bahwa Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin dan Hadi telah mengaku kalah dengan kenyataan daripada PN ini? Dalam pada itu, PAS yang menyumbangkan kursi paling banyak sebanyak 43 kursi parlimen pada PRU ke-15, dan PN yang membabitkan Bersatu, PAS dan Gerakan berjaya memenangi 73 kursi parlimen. Jadi sumber juga berkata PN turut mempertimbangkan untuk melantik timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man sebagai ketua pembangkang. Bagaimanapun karakter Tuan Ibrahim yang dilihat agak lembut,
kurang sesuai untuk jabatan itu. Kita memerlukan orang yang agresif untuk mengasak Anwar. Jadi, adakah ini ketakutan sebenar Perikatan Nasional kepada Perdana Menteri pada hari ini? Ataupun, adakah benar-benar mereka memilih calon yang betul untuk menentang Anwar Ibrahim? Dan kenyataan daripada PN ini, bahwa umur yang sama ini, mereka ini seangkatan, Muhyiddin, Hadi, dan juga Anwar. Tapi Muhyiddin dan Hadi menolak untuk menjadi ketua pembangkang. Jadi coba Anda membuat andaian kamu, tuan-tuan dan puan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan terkini politik.